إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'd. Faqala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Sungguhnya telah dibalakan. Kita sambung kemarin tu, sungguhnya telah dibalakan dengan silap padanya pada ilmu aqaid. Dibalakan akan siapa? Akan mereka-mereka yang tidak disangka-sangkakan dengannya dengan mereka, akan silap daripada mereka-mereka yang dimasyhurkan dengan berilmu. Ini orang panggil bara'atul istihla jugalah ni. Sebagai nak bagi tahu kepada kita bahawasanya kitab Tashilud Du'afa ni ada nak kritik, nak jawab kritikan daripada bangkangan orang yang membangkang kitab Tok Diskam. Tu tengok. Jadi orang bangkang kitab Tok Diskam ni orang biasa-biasa. Tok guru juga, ulama juga, baba juga. Tu. Demikianlah berlebih kurang disebutkan demikian ayat dengan secara lafaz dalam bahasa Melayu dia kata telah dibalakan dengan silap pada ilmu aqaid ni akan mereka-mereka yang tidak disengka-sengkakan dengannya dengan mereka, akan silap daripada mereka-mereka yang dimasyhurkan dengan berilmu tu. Itu perkataan ni sebenarnya dia nakah daripada kitab Hasyiah Dusuki. Tu memang ada lah dalam kitab tu. Demikianlah berlebih kurang disebutkan di dalam syarah bagi Hasyiah Dusuki. Ini syarah bagi matan Sanusiyah yang dibuat hasyiahnya oleh Imam Ibrahim Ad-Dusuki Al-Maliki. Jadi Hasyiah Ad-Dusuki ni hasyiah di atas syarah Imam Sanusi sendiri, di atas matan bagi Imam Sanusi sendiri, itu akidah Sanusiyah. Jadi dalam kitab tu adalah ibarat seumpama tu tapi dalam bahasa Arab lah. Gitu. Demikian juga dibalakan dengan jahil mereka yang tidak disengka-sengkakan dengan jahilnya mereka.
Tu. Kenapa? Tak disko-sko kau kata jahil. Nampak macam orang aling. Kerana bersusuk dan bertabiat zahirnya dengan pandainya. Nampak bersusuk tu. Bersusuk makna berhias lah. Dan bertabiat zahirnya maknanya berpakaian zahir. Dengan lebay-lebaynya, dengan serbannya. Nampak macam orang pandai. Maka berderu-deru dan penuh benar mereka-mereka yang percaya. Dah pakai serban, pakai jubah tu kan. Ramailah orang percaya. Bila percaya serta taklid, pakai turut lalu. Tu taklid orang panggil mutaba'atul lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalilin. Itu orang panggil taklid. Dah. Jadi taklid dalam ilmu aqaid ni taklid yang mazmum, taklid yang dicela. Hanya sahaja dibenarkan taklid itu pada permulaan belajar saja. Itu dalam ilmu usuluddin, dalam ilmu aqaid. Adapun taklid hak dibenarkan tu ialah taklid dalam ilmu fiqh. Dalam ilmu fiqh bagi orang yang tidak sampai ke tahap mujtahid mutlak, maka wajib dia kena taklid. Itu. Jadi taklid ni ada dua lah. Taklid yang dicela, taklid yang dipuji. Gitu. Dan menurut, bila taklid tu menurut dengan buta tulinya, pakai tak tahu dalil apa, itu orang panggil taklid. Mutaba'atul lil ghairi, menurut akan perkataan orang lain li ajli ta'assubi, kerana ta'assub. Kerana asabiyah, ta'assub. Li ajli ta'assubi, kerana semata-mata ta'assub kan. Ini tok guru kita, ini syekh kita, ini tu gitu. Ini orang lain ni pakai jubah, pakai serban ni, berjanggut panjang ni. Contoh. Itu orang panggil taklid tu. Tu. Li ajli ta'assubi bila dalilin, tanpa mengetahui dalil. Itu dia panggil taklid tu. Menurut dengan buta tulinya. Maka menariklah oleh mereka itu. Mereka mana? Mereka bertabiat zahir, bersusuk zahir. Tu. Bersusuk berhias dengan tabiat zahirnya supaya orang pandai, orang alim. Mereka lah hak menarik akan segala yang percaya itu kepada ajaran yang tidak diketahui ke mana halanya. Tak tahu mana hala nak bawa manusia ni. Itu. Misal dulu, contoh dulu ajaran hak tak tahu ke mana hala tu. Seperti ni misal bagi ajaran. Seperti mustahil itu koding dan baru. Itu. Jadi Tok Guru Haji Ali Al-Jambuwi ni, dia duduk ceramah atau duduk mengajar orang, mustahil ni koding atau mustahil ni baru. Padahalnya orang panggil mustahil itu benda hak dihukum dengan akal akan tiadanya, tidaknya dan tiadanya. Maka tak boleh nak dihukum dengan koding, kerana koding tu benda hak ada tak ada permulaan bagi ada. Atau baru maknanya benda ada permulaan bagi ada. Sedangkan benda mustahil ni benda tentu tak ada. Macam mana boleh kata ada? Itu kalau hak hadir pada malam ni tidak ikut daurah saya 3 buah kitab Tok Deskam itu agak susah sikit lah nak fahamnya. Kerana dia ni orang panggil kitab ni tinggi dah sikit ni. Macam kita ayat semalam lah. Kerana tersalah sebut kepada Ustaz Farid itu, maka terpaksa lah kita baca jugalah insya-Allah. Jadi dia nak lawal lah ni. Dia nak rak. Kerana untuk Guru Haji Wa'ali Al-Jambuwi ni, dia kata mustahil ni koding atau mustahil ni baru. Maka kalau kita ikut definisi mustahil ni apa? Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Perkara yang tidak boleh dipikir dengan akal akan adanya. Perkara hak tak boleh nak dipikir dengan akal akan adanya. Mana perkara tentu tak ada. Itu. Kalau gitu mustahil koding. Koding tu apa? Mala awwal lahu wujuduh. Barang yang tidak ada awal bagi ada. Itu. Itu yang koding. Benda hak tidak ada awal bagi ada. Ada, dia tidak ada permulaan. Patukan lu baharu itu benda hak ada permulaan bagi ada. Ada dia tu ada mula. Koding tu benda hak ada tak ada mula. Itu. Sedangkan mustahil ni benda hak tak ada dulu lagi. Macam mana boleh nak dihukum dengan koding atau baru? Itu. Maka sebab tu
tok diskam rak balik. Itu. Jadi ajaran hak tak tahu ke mana hala ni contohnya seperti mustahil itu qadim dan baru. Serta diperdalil di atas keduanya. Mana? Di atas mustahil itu qadim atau baru tu dia guna dalil dengan beberapa ayat-ayat Quran. Tak kena dalil itu tak kena. Nah, dia kata dalilnya adalah Quran, dalilnya adalah Quran, dalam hadis atau aqwalul ulama. Dan beberapa nas ulama. Ni qala ulama qala Sanusiyu qala ad-Dusuqiyu contoh, padahalnya tak kena. Itu duk gamak kena. Dah tuh. Jadi ajaran hak tak tahu ke mana hala ni dia kata mustahil itu qadim atau baharu. Sertanya pula dia kata ada dalil Quran begini-begini. Dan beberapa nah ulama ni perkataan ulama kata lagu ni. Dengan semata-mata kecang tarik di hadapan mubtadi. Sejak tu dia ni. Tu confident dia tu di hadapan orang hak mula-mula belajar je. Kecang duk tarik etik dalil tu qala Allah, qala Rasul, qala ulama tu. Duk kecang tarik tu di hadapan mubtadi. Dia ada apa orang-orang hak baru belajar for kita ni lah. Baru belajar tu kan ngangor sengang-ngangornya. Ya juga. Dan yang buta, tidak mubtadi pun pakai hak buta terus, tak nampak apa. Itu orang kampung lah kita kata. Hak ngaji duk menyandar dinding, pakai hangguk-hangguk, pakai hangguk-hangguk pas dengar pakai dia. Dan yang buta, tarik itu. Takluk pada kata tarik. Tarik di hadapan mubtadi dari buta tu kepada sekehendak mereka itu ikut kehendak murak dia nak sendiri. Padahal tak kena apa dengan murak maksud hak dikehendak oleh ulama. Itu. Padahalnya beberapa dalil itu tidak sering tidak siring-siring. Mana tidak kena tidak siring-siring tu mana tidak kena sipi-sipi pun tak kena. Tidak siring-siring pun mana tidak kena sipi-sipi pun kepada kehendak orang yang menarik itu. Yang menarik mana? Orang yang menarik itu. Tu orang hak menarik ni orang hak duduk kecuh, duduk kecah, duduk tarik, baca qala Allah, qala Nabi, qala ulama. Ni tengok dalil ni ada dalam Quran, dalam kitab-kitab ulama. Contoh. Padahal hak duduk tarik itu maksud hak dia kehendak bukan hak murak ulama nak kata tu diskah. Sipi pun tak kena kepada kehendak. Tuh orang yang menarik itu di sisi yang berilmu dan berakal. Di sisi orang ada ilmu ada akal. Kata jauh sekali ni. Dalil dengan madelu tu tak ada wajah tu. Tuh. Dalil dengan madelu tu tak ada wajah. Tu. Jadi wajah istidlal tu tak kena. Itu maksud sini. Wajah istidlal orang hok confident mengajar kata mustahil ni qadim atau baharu ni tak kena jak dia awal lagi. Itu. Dan demikian juga dibalakannya dengan jenuh jenah. Jenuh jenah ni mana penuh benar. Banyak sekali lah penyakit hasad dengki. Penyakit hasad dengki. Ni pun sindir juga ni. Sindir kepada orang hok rak kita tu diskah. Lekat ke? Orang hak rak kita tu diskah ni. Tu. Kenapa? Kerana tok diskah dia tidak rak orang awal-awalnya. Itu. Awal-awalnya tok diskah dia tak rak orang. Dia nulis kitab tu untuk anak murid dia, untuk orang kampung sekar dia je. Nak we kenal Tuhan. Nak we belajar ilmu sifat 20 dengan cara mudah, tidak cara lama pakai duk bila tak payah gapo satu. Itu sebab tu dia mau duk royak kan, kalau kita pergi pondok tu di scan ni, pondok scan ni lah, tempat beli scan tu lah, kerana beli scan tu menatu bagi tu di scan. Tu jangan duk tebi main cakap bab usaha situ. Orang kampung dia pun hebat. Tu orang kampung hok duduk jual kedai kopi, kedai makan, kat warung-warung mana tu pun hebat ilmu usul dia, berkat tu diskah.
Jadi tu dia scan ni bukan kerja dia sebenarnya nak rak orang. Nah, bukan dia tujuan dia nak nulis kitab nak i'tiraf orang tu, nak tahzir orang ni. Bukan. Dia nulis kitab ni hanya nak jadi orang kampung dia tu mengaji ilmu sifat 20. Nak mudah mengaji ilmu akidah. Itu. Jadi tiba-tibanya ada orang hak rak kitab dia. Siapa? Itulah Tok Guru Haji Ali Al-Jambuwi tadi tu. Jadi oleh Tok Diskernya diseka kata hak gini berdeki ni berdeki. Sebab tu dia kata dan demikian juga dibalakannya dengan jenuh jenah penyakit hasad deki. Duk berdeki tak boleh tengok nikmat tu hewat ke orang lain. Tu dah memang lah. Penyakit hasad deki ni paling kuat sekali hasud ni ada di kalangan ulama. Sebab tu ulama ni kena banyak mengaji ilmu tasawuf itu supaya dia tu terselamat daripada sifat hasad deki. Mana? Yang ni benda hak betul dah dia kritik lagi. Ni tak boleh lah. Sebab tu kalau Syekh Ahmad Zain Al-Fatani kan, kita pengarah kitab Faridah dia sebut dalam kitab Faridah dia minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada bangkangan yang diserupakan dengan syaitan. Kenapa? Kerana syaitan ni dia tak bakal melainkan benda betul. Jadi kalau benda betul dengan bakal juga, itu orang panggil syaitan. Itu. Maka sebab tu tak boleh kita benda betul kita bangkang. Ada pun benda hak tak betul, itu wajiblah kita kena bangkang. Idza zaharal bid'ah, apabila zahirlah oleh bid'ah, wasakatal alimu, tiba-tibanya diamlah oleh orang alim, fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, maka atasnya itulah laknat oleh Allah Ta'ala, para malaikat dan sekalian manusia. Maka kerana tu benda hak tak betul wajib kita kena tahzir, kena ingkar. Itu. Ada pun benda hak khilafiyah. Tu benda khilafiyah ni masuk dalam benda ijtihad ulama lah. Tak perlulah kita nak bertegak, bertenggak dia panggil. Nak kritik juga. Kritik siap. Kalau panggil kritik tu sehingga mana? Sehingga pada bab agama sekalipun dalam bab agama hanya berdeki juga dalam bab agama. Tu bab mengaji, bab menulis kitab pun ada orang berdeki. Bukan setakat benda dunia sajalah orang duk berdeki ni. Bab agama pun ada juga orang berdeki. Seperti yang wakil, mana seperti yang berlaku, dan kejatuhan. Kejatuhan tu atas tafsir pada kata wakil lah tu. Kerana wakil ni kalau kita terjemuh cara orang dulu gak, jatuh lah. Ma waqa'a itu barang yang jatuh makna berlaku. Dan kejatuhan dan kejatuhan mana yang berlaku, keberlakuan di atas beberapa risalah per hamba. Tu dalil kata dia nak sindir tu. Dia nak sindir kata bahawasanya orang hak duduk kritik kitab dia tu orang hak bersifat dengan hasad. Hasad deki. Mana? Misal seperti ni, misal bagi risalah per hamba. Per hamba sini ni kena kepada Tok Disker lah. Seperti asasil i'tiqadi. Ni kita telah daurah dah. Pada sebelum Ramadan lah itu. Sebelum Ramadan itu. Sakok deh. Ada orang telefon dek pun. Hanya sakok lalu dah. Kalau ada orang telefon kat. Jelas tak? Kau sakok lagi. Seperti asasil i'tiqad. Seperti kita haluh je kita asasil i'tiqad. Besar-besar ni ya. Besar haluh kecil je. Kecil lagi badan ni. Kecil lagi badan ni. Asasil i'tiqad. Kita khatam dah hari tu. Daurah. Dan takribil ikhwan. Ni belum lagi kita baca. Kita ngaji juga kita takribul ikhwan ni. Dan mabahasil kalam. Mabahasil kalam ni kita hak Tok Disker bahas khusus tentang sifat kalam. Kitab ni agak payah lah. Kenapa? Kan dalam tu dia ambil nah daripada kitab
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita Allah Idahul Muram ke apa, tak ingat nama tu. Tak ingat nama kitab tu. Ya bahas orang panggil perkataan Ad-Dawani. Dah, Muhaqqiq Jalaluddin Ad-Dawani. Dalam kitab Mabahasil Kalam, yang ialah tujuan perhamba, yang ialah segala risalah hak hamba tulis, asasul i'tiqad ka, takribul ikhwa ka, mabahasul kalamnya, tujuan perhamba ialah harap kepada Allah Ta'ala menjadikan beberapa sebab bagi celek mata-mata adik kakak yang terpejam. Tujuan tu diskar tulis kitab-kitab tadi tu supaya mata-mata kita, adik kakak, orang warah, anak beranak, kaum kerabat, anak murid apa semua ni boleh celek mata mikir gapo hak ditulis. Tiba-tibanya ada orang kritik. Ada orang i'tiraf. Jadi bagi tok diskarnya orang lagu tu orang ada penuh benar penyakit hasad deki. Ni bagi tok diskar lah ni. Sama telah lah pula bagi kanak-kanak dan yang baru keluar daripada umpama judi. Tu lebih-lebih lagi lah untuk budak-budak muda kita kata. Hak baru-baru geng, hak werung-werung, hak baru nak tobat ni. Werung-werung hak baru nak tobat. Kaki judi ke apa-apa. Yang baru keluar daripada umpama tu banyak lah. You buat contoh sini judi. Orang-orang muda hak berhib judi. Dan panggung-panggung. Tu kaki panggung wayang. Kaki joli lah kita kata. Lah ni bukan kaki panggung, banyak kaki lah weh. Hak judi tu tetap judi. Banyak lagi lah mana anak muda sampai sekarang ni, sampai dia ni tok diskar boleh jadi umpama judi dan panggung-panggung, mana kaki panggung wayang. Maknanya anak-anak muda hak tu kelalaian lah. Hak kelalaian dengan Tuhan. Tu tujuannya risalah hak tu diskar duk tulis-tulis tu. Apa? Untuk kanak-kanak ataupun orang-orang muda hak baru tobat daripada judi kaki panggung dengan berajakkan mereka itu kepada memikir dan merenung-renung akan hal-hal yang bersangkut paut dengan ketuhanan. Tu muka surat 3 dah, muka surat 3. Jadi tu tujuan tok diskar duk menulis kitab. Bukan tujuan tok diskar duk menulis kitab nak megah kata dia ada ilmu, dia ulama besar, tidak. Tujuannya nak dakwah. Nak dakwah adik kakak hak pejam mata tak usah nak mikir. Nak hege anak-anak muda hak kaki joli, kaki judi, kaki panggung supaya berjinak-jinak fikir tentang ketuhanan. Bila kenal kata diri dia tu ada Tuhan yang menjadi, maka dia akan rasa tanggungjawab atas diri dia hidup di dunia ni. Nak bekal kelik ke akhirat tu apa? Itu. Dan umpamanya, ikutlah. Tu untuk siapa-siapa sahaja yang boleh ambil manfaat lah dengan risalah tok diskar duk nulis tu. Dia nyata sungguh lah. Risalah tok diskar ni alhamdulillah dibaca sampai sekarang juga. Di daurah, dibaca, di mengaji, ditelaah. Itu tidak sia-sia lah. Itu tanda kata makbul niat. Tok diskar tu betul-betul ikhlas kerana Allah Ta'ala, hingga kita pun orang hak lapis ke berapa ni pun duk belak mengaji, duk menadah, duk baca kitab dia, duk muzakarah kitab dia. Itu. Sebagai satu tangga, wasilah. Sebagai anak tangga, sebagai satu tangga, mana sebagai anak tangga. Kitab-kitab tu diskar ni tulis Mabahasul Kalam ko, Asasul I'tiqad ko, Takribul Ikhwa ni sebagai anak tangga, wasilah dan derajat yang rendah. Rendah tu rendah lah, rendah. Ya kecek asal tani lah ni. Dan derajat yang rendah. Mana yang rendah? Ronun daho. Dan ibtidai. Mana ibtidai mula permulaan, orang permulaan sekali nak mengaji. Tu. Bukan niat kata nak megah dengan ilmu ke apa, tidak. Itu tujuannya. Tiba-tiba maka tatak kala kelihatan di atasnya, di atas risalah beberapa risalah perhamba tadi. Gitu.
maka tak kala kelihatan di atasnya, di atas bibir apa risalah per hamba tadi. Begitu. Maka tak kala kelihatan di atasnya, di atas bibir apa risalah per hamba tadi. Tu asasul i'tiqad takribul ikhwan mabahasul kalam tu tiba-tiba kelihatan di atasnya oleh yang ini oleh orang yang dibalakan dengan hasad dengki itu. Nah, tu tiba-tibanya Tok Guru hak ada penyakit hasad dengki ni, ia beli hati kita Tok Diske Asasul I'tiqad Takribul Ikhwan dan Mabahasul Kalam, dia baca serta mengetahuinya. Serta pula yang dibalakan tadi tu. Nah, yang dibala dengan penyakit hasad tu, dia tahu akan majunya, laris lah kita kata. Kita Tok Diske ni laris. Nah, dibeli, dijual, di mengaji, di khatami, nah, di muzakarah, dibeli pula, habis cetak tu, cetak lain pula, cetak tu. Maju lah. Tuh. Serta mengetahuinya orang yang dibala dia tu akan maju nyonya berapa risalah per hamba dan akan jelek mata-mata kebanyakan mereka-mereka yang tersebut. Tu memang sungguh jelek sungguh lah. Nah, siapa kau orang kampung dia pun masya-Allah. Nah, hebat ilmu usuluddin ni. Jangan duk tebi main. Hingga-hingganya pernah babali kaduk. Babali kaduk ni menatu babelah sarah. Dia duduk cerita gini ke, masa dia duduk mai pondok amba itu. Nah, dia kata, Pak tak pelik dia kata. Nah, kalau babali sekam duk mengajar, tiba-tiba saya hadir tu jadi kukak baca ibarat bahasa tak kena. Memang begitulah suasana di Fatani. Mana? Iaitu apabila anak murid Tok Diske baca kitab Arab, tiba-tiba ada anak murid babelah sarah, jadi ugah. Kalau tak panggil ugah, bahasa tak kena. Kenapa? Karena pondok babelah sarah ni hebat dalam ilmu nahwu. Dalam ilmu nahwu tu hebat. Bukan pondok Tok Diske tak ngaji. Cumanya tengok pondok babelah sarah lagi. Itu. Hebat pondok babelah sarah. Sama juga kalau untuk pakai pondok babelah sarah baca akidah, baca tauhid, baca usuluddin, baca ilmu aqaid ni. Tiba-tibanya ada untuk pakai pondok sekeh ada situ. Maka salah abah lah. Nak hurai bahasa tak kena, bahasa tak jadi nak buat misal gitu gini asal urat. Tu kerana hebatnya orang panggil masing-masing pondok tu. Tu ada kelebihan masing-masing. Tu. Dan memang sungguh bagi ziarah sana pun gitulah. Nah, sebab tu tak pelik ada demo duk hantar mari video ada nenek tua duk baca usuluddin ke cucu dia. Orang duduk kawasan pondok sekeh kata hebat nenek ni. Memang tak pelik. Situ ke setakat nenek tok mek sini tok ayah tok abah ke. Nah, orang awal kedai kopi ikut jual pasar malam, kebanyakannya hebat dalam ilmu akidah ni, dalam ilmu usuluddin ni. Tu kenapa? Berkat Tok Diske. Berkat kitab-kitab yang dikarang oleh Tok Diske. Sebab tu dia kata, celek mata-mata kebanyakan mereka-mereka yang tersebut pada setengah-setengah kampung. Bukan semua lah, tapi nak kata tak boleh. Setengah-setengah tu makna baik lah tu. Maka ia yang dibala tu pun italah jalan mana pada mengiktirakkan pada beberapa tempat. Tu jadi orang yang ada penyakit hasad tu dia pun ita tak buat hati lah. Tengok kitab ni laris, kitab ni laku, orang mengaji kitab ni pun jelek mata-mata, pandai usuluddin, pandai ilmu tauhid. Jangan nyamari dalam hati kata nak ita tengok ada dak jalan pada nak mengiktirak tu nak membangkang. Tu pada nak mengiktirak, pada nak membangkangkan pada beberapa tempat. Maka yang telah perhamba lihat dengan mata-mata sendiri, kata Tok Diske hamba tengok sendiri pada akhir tahun 1384. Ialah 7 tempat
Dalam kitab risalah-risalah hak dikarang oleh Tok Deskan ni ada 7 tepat yang ia orang hak berdeki tadi tu i'tiraf, bangkang. Di dalam sebuah risalah bicara mustahil qadim yang sebelum dicapkan lagi waktu itu, insya-Allah boleh perhamba terangkan dengan jawabnya dengan manis-manis. Tapi memanglah Tok Deskan jawab ni manis-manis lagi. Supaya hamba ayat ada kemarin hak last kali kita hak Tok Deskan karang untuk jawab kepada Tok Guru Haji Wan Ali Al-Jambui itu ialah kitab Tabyin Kadhibil Muftari fima yata'allaqul al-bari. Tu fima yata'allaqul bari kalau tak silap. Nama kitab dia. Tabyin Kadhibil Muftari fima yata'allaqul bari. Tu. Dalam kitab tu memang tak manis dah lah. Kasar dah lah. Kenapa? Kerana banyak kali jawab dah. Tu. Serta berjelira kepada tubuh badan adik kakak. Tu dah manis kan, berjelira sedap. Kalau pahit tu tak berjelira, nak kehek selalu dah. Kalau manis, ya sedap masuk serut dalam tubuh. Itu mana? Seperti puluk. Tu bandingnya orang panggil manis. Jawab apa Tok Deskan ni? Bandingnya manis itu seperti puluk pagi-pagi. Makan puluk pagi-pagi. Nanti ni. Sambil ni orang tak makan dah puluknya. Tapi kalau di Kelantannya sama itu memang banyak lagi lah. Pagi-pagi ada puluknya dengan ikan kering tu ke. Manis lah, sedap lah. Seperti puluk pagi-pagi bagi yang sehat-sehat. Tu bandingnya manisnya seperti puluk pagi-pagi bagi orang yang sehat-sehat. Orang sakit tak gerak dah, tak boleh nak makan puluk, kena patah. Jadi kalau orang tu bila dia baca kitab ni tak boleh nak terima lagi, artinya orang tu sakit itu. Kerana jawab apa Tok Deskan dalam kitab ni manis-manis. Berjelira. Kalau orang sehat berjelira pakai dalam tubuh adik kakak. Bandingannya supaya duk makan puluk pagi-pagi bagi orang yang sehat-sehat tu. Bila dia jawab tu pada akhir risalah ini, tu pada muka surat 15 tu nanti. Tapi kita tak tahulah sepak ke tak sepak. Ni pun tak masuk lagi ni bicara sifat 20 ni. 2 malam dah. Kita ajah wida sikit apa dah malam ni. Baik. Maka adalah bicaraan. Ni dia nak menyata apakah perbahasan di dalam kitab Tashilud Du'afa ni. Muka surat 3 lagi tu di tengah tu. Maka adalah bicaraan perbahasan, bicaraan mana perbahasan di dalam risalah ini, risalah Tashilud Du'afa ni. Mula-mulanya dalam kitab Tashilud Du'afa ni nak bicara apa? Bicara i'tikad budak-budak yang baru mulai belajar agama. Ni lah hak gear kita hak ni dah. Hak ni dah lah hak gear kita kalau sepak hotel pun insya-Allah. Insya-Allah kalau sepak hotel pun hak gear perbahasan mula-mula. Mana? Bicara perbahasan huraya i'tikad budak-budak yang baru mulai belajar agama. Itu. Dan ada kali kita kata, kita tidak budak dah orang tua. Dan juga yang tua-tua. Jangan dik ngamak budak-budak jangan. Itu ni. Orang tua yatik masuk juga. Dan juga yang tua-tua. Orang tua-tua hak lagu mana? Sifat bagi yang tua-tua, orang yang tua-tua yang telah mentaksir mana mencuai. Mentaksir mana mencuai dan tak peduli. Tak peduli dah. Sekat-sekat boleh hijau, boleh nega ni kan, duk cara ke dunia dah lah. Tak tahu Tuhan ke mana, sifat Tuhan duk bila ajak dikecil mula tak ingat dah. Itu pun orang tua-tua lagu tu pun kena mengaji etik, jadi tazkirah. Ulangi peringatan. Fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana memberi peringatan itu dapat manfaat bagi orang benar-benar beriman. Itu. Ada juga yang tua-tua. Tu bukan kata budak-budak saja. Orang tua-tua. Orang tua-tua lagu mana? Yang telah mentaksir, yang telah mencuai dan tak peduli kepada belajar. Tak peduli pada belajar tu bila? Yang sebelum lepas daripada nama muqallid.
Kalau dia tak berdali mengaji sifat 20, tapi dia lepas dah nama mukallid, tak apalah. Kenapa? Karena dia tu memang dah i'tikad Allah mesti ada. Tidak ada Allah, tentu tidak. Dalilnya ala ini. Allah mesti sedia. Baharu Allah, tentu tidak. Dalilnya ala ni. Habis segala aqaidul iman khamsing tu, 50 aqaid simpulan kepercayaan itu diserta dengan dalil. Dalil mana? Dalil ijma'. Tak apalah. Dia tak sebut dalil pun tak ada hal lah. Kenapa? Terlepas dah dengan nama mukallid. Kalau tak lepas nama mukallid, ni taruh bimbang ketik. Kenapa? Karena setengah ulama'nya ada menghukum kafir tu. Setengah ulama' menghukum tak sah i'tikad atau akidah atau iman mukallid. Tu tapi kau tu kau yang lemah, yang marjuh. Nah, kau yang rajihnya iman mukallid ni sah serta berdosa. Itu pun jika dia tu ahli nazar, mana orang yang patut layak untuk fikir tilik pada dalil itu. Dan juga dalam kitab risalah tu Tashilud Du'afa ni bicara apa pula? Selepas bicara sifat 20 i'tikad bagi budak-budak dan orang tua hak cuai tadi tu, bicara juga rukun Islam dan rukun iman secara ijma' ya ni. Bukan orang panggil tafsir rukun Islam dengan bab taharahnya, bab airnya, bab apa, bab izalatun najasahnya. Tidaklah, hanya bila begitu sajalah. Kalau tak silap mbak lah. Dan rukun iman yang keduanya pula bicara hukum-hukum akal yang 3. Jadi dia letak hukum akal lepas daripada bicara sifat 20. Ini menyelisihi ataupun berlawanan dengan cara pengarang-pengarang ilmu sifat 20 hal lain. Ilmu sifat 20 biasanya dia akan bicara hukum akal dulu, barulah bicara sifat 20. Tapi untuk dia skedar, dia bicara sifat 20 dulu dalam kitab ni. Lepas tu hukum akal lepas tu. Kenapa? Kerana dia nak buat jadi ada menyambung sambungan kepada perbicaraan yang seterusnya, iaitu jawab nak rak nak tolak bangkangan orang-orang yang bodoh, sufaha tu. Warad di ba'di aqwali sufahai. Itu kan disebut kemarin tu nama kitab dia. Di kerana tu dia letak hukum-hukum akal tu di belakang. Tu kan dia kata yang keduanya bicara dalam kitab ni ialah bicara perbahasan hukum-hukum akal yang 3. Dia sebut dalam kitab ni dengan puas hati bagi orang awam kita yang sebelum tahqiq yang tidak diamankan daripada kena tipu dengan menyurah. Menyurah tu mensyarah. Mustahil tu koding dan mustahil itu baru kepada mereka itu orang awam. Jadi sebab tu dia letak perbicaraan hukum akal ni lepas daripada bicara sifat 20. Lepas bicara daripada akidah untuk kanak-kanak dan orang tua hak nak cuai tadi. Kenapa? Karena dia nak pergi kepada rak, nak tolak. Tok Guru Haji Wan Ali, Tok Guru Haji Wan Ali Al-Jambui tu. Karena di situ Tok Guru Haji Ali Al-Jambuinya tidak faham pada definisi takrif hukum akal dengan akal hukum. Itu. Baik. Dan juga disambilkan. Disambil mana istitrak lah ni. Disambilkan bela-bela cara hukum akal tu, bela-bela tu juga bicara sebut kata hukum-hukum adat. Bela-bela cara hukum akal tu sebut kata hukum-hukum adat. Bila tu belakang sana. Supaya apa disebut kata hukum-hukum adat? Supaya jangan jadi semabul, jangan jadi keliru. Semabul makna keliru dengan hukum-hukum akal itu. Memang dah banyaklah kalau orang tak mengaji ilmu tauhid ni, dia semabuk antara hukum akal dengan hukum adat. Supaya hamba dah sebut sama dia lah. Kadang-kadang penceramah Isra' Mi'raj pun dia kata peristiwa Isra' Mi'raj ni peristiwa yang mustahil pada akal manusia. Tak kena tu. Peristiwa Isra' Mi'raj ni bukan mustahil pada akal, mustahil pada adat, pada akalnya haruh. Itu. Tu nak kira ustaz dah tu, penceramah dah. Tapi kadang-kadangnya fardu ain tu tak lepas. Tu. Kenapa tak erti beza antara hukum akal dengan hukum
adat. Maka kerana itulah tu dia sekiranya wak mari istitrak dia panggil. Ambil sambil-sambil bila-bila. Sebut juga kata hukum-hukum adat supaya jangan jadi semabul, jangan jadi keliru dengan hukum-hukum akad itu, sebagaimana yang telah dibalakan dengan semabur mereka-mereka yang berlebay-lebay zahir mereka itu. Itu ni. Tu Tuhan bala hati. Nampak macam ustaz tu lebah berserbai berjanggut panjang nah, jubah heret. Rupa-rupanya hukum adat hukum akal pun tu kata ke habis licin. Dah. Jadi fok kita biar tak jadi tu lebah pun tak ada hal lah. Tapi jangan witukar hukum akal dengan hukum adat tu. Yang ketiganya pula, dalam kitab Tashil Du'afa ni ada banyak perbicaraan. Ada sampai 5 perbicaraan. Bukan main-main ni. Panjang. Sebab tu hangpa kata nak khotel kitab ni sebuah, dengan daurah ni hari ni agak susah sikit lah. Tapi ala kulli hal kita usahakan supaya habis perbahasan yang pertama. Tu apa tak boleh khotel ustaz? Tu hangpa minta maaf banyak-banyak lah. Itu taksir, cuai diri hangpa sendiri. Kemari hangpa cerita dah. Patut nak sebut asasul i'tiqad, tiba-tiba lagi sebut tashilud du'afa, kerana sama-sama ada du'afa belaka dia tu. Kerana asasul i'tiqad li du'afa il bilad. Ini tashilud du'afa. Tu. Jadi hangpa tukar. Takdir tu hanya tak ada hal lah, kita baca juga ke mana pun. Baik. Yang ketiganya bicara perbahasan menyurah. Menyurah tu mana mensyarah, menghurai. Mensyarahkan, menyurah mana mensyarahkan, menghuraikan jalan batil dan karut perkataan dengan qadim mustahil dan barunya mustahil. Tu kok mana wajah batil, wajah karut orang yang beriktikad benda mustahil itu qadim atau benda mustahil itu boleh kata baru. Kok mana jalan dia akan hurai pada kita. InsyaAllah lah kita buatlah siri-siri lagu mana pun. Yang keempatnya bicara jawabkan beberapa i'tirad mu'tarid. Barulah dia nak bicara, nak bahas jawab beberapa i'tirad, beberapa bangkangan mu'tarid, orang yang membangkang yang dimaklumkan, yang telah kita ketahui dah, iaitu Tuk Guru Haji Wan Ali Al-Jambui, sertanya di atas beberapa tempat di dalam risalah perhamba yang dahulu itu. Jadi mu'tarid yang kita maklumlah Tok Guru Haji Ali Al-Jambui itu dia i'tirad dalam risalah Asasul I'tiqad, Takribul Ikhwan, Mabahasul Kalam. Jadi tok dia sekarang akan jawab pula. Yang i'tirad di tempat ni dia jawab pula, gitu. Tu. Baik. Yang kelimanya bicara sedikit-sedikit nasihat terhadap kepada kaum-kaum perhamba dan kepada awamil muslimina, mudah-mudahan mereka itu kaum-kaum perhamba, kaum kerabat ke apa, dan orang-orang awam, orang-orang Islam ramai-ramai ni, mudah-mudahan mereka itu tidak kena tertipu daya dengan buat belakang kepada agama. Ini nasihat akhirat lah ni. Dan berbekal kepada akhirat serta masing-masing bina dan timbul hal didik dan usahakan adik-adik kakak sama sebangsa dan seugama kepada jalan agama dan memajunya jalan agama. Itu. Jadi akhirnya perbicaraan adalah kitab risalah Tashil Du'afa ni ialah nasihat untuk akhirat. Supaya adik kakak kita ramai-ramai orang Islam ni tidak buat jadi agama ni duk belakang. Lepak agama duk belakang jangan. Dan supaya kita ni berbekal kepada akhirat, seketanya masing-masing bina. Masing-masing usaha bina, memajukan dan timbul menzahir. Mana timbul tu menzahir hal didik, hal tarbiyah, dan usahakan adik kakak sama sebangsa dan seugama kepada jalan agama dan memajunya jalan agama. Habis itu. Ini sebelum kita nak masuk bicara yang pertama ialah bicara i'tiqad. Terlebih dahulunya kita kena rayak dulu sepitah lalu tentang hukum akal.
Iaitu hukum akal ni ada 3. Nah, mana wujub, istihalah, jawaz. Bahasa Melayunya panggil wujub, istihalah, jawaz. Apa wujub? Nah, adamu qabul intifa. Tak terima tidak. Artinya sungguh atau mesti. Satu. Yang keduanya apa? Istihalah, adamu qabul subut. Tak terima sungguh. Artinya tidak. Dua. Yang ketiganya qabul subut wal intifa. Terima sungguh, terima tidak. Artinya boleh jadi. Jadi kalau orang tanya hukum akal ada berapa? 3. Mana? Mesti atau sungguh? 1. Tidak? 2. Atau tentu tidak? Nah, 2. Nah, yang ketiganya boleh jadi sungguh, boleh jadi tidak. Ni kena pegang sungguh ni. Karena ni kita nak mengaji sifat 20 dah ni. Jadi sebelum daripada kita masuk bicaraan yang pertama ialah bicara i'tiqad. Sebelum tu dulu kita kena tahulah akidah kita i'tiqad ni ada 2 lah. Nah, orang panggil iman. Iman ni ada 2 keimanan pada bab ketuhanan. Mana? Iman ijmaliyun, akidah ijmali, atau akidah ijmaliyah ataupun iman ijmali, boleh tak? Tu yang keduanya iman tafsili. Nah, wajib dulu secara ijmal kita kena i'tiqad, kita kena berpegang. Mana akidah ijmali ni maknanya min ghairi tafsilin wa tausi'in wa syarhin. Nah, mantuk ijmal ni maknanya secara borong, tidak menyata dengan satu persatu dengan secara meluah dan secara melengkapi, tidak. Secara sebutir-sebutir tidak. Secara borong, mudah. Secara jumlah, itu makna ijmal, secara jumlah. Lagu mana wajib kita i'tiqad dulu? Yang ni wajib kita i'tiqad. Nah, annana apa? Annana taqidah. Annana taqidah annallaha ta'ala muttasifun bi jami'i sifatil kamali wa munazzahun an jami'i sifatin nuqsani. Gitu. Wajib dulu kita i'tiqadnya anna na'taqidah atau na'taqidah. Nah, bahawasanya kami berpegang, anna na'taqidah. Nah, bahawasanya kami beriktikad, kami berpegang, mesti annallaha ta'ala, bahawasanya mesti Allah Ta'ala muttasifun bi jami'i sifatil kamali, bersifatlah ia dengan sekalian sifat-sifat kesempurnaan. Tiap-tiap sifat yang menunjukkan zat Allah sempurna, itulah sifat Tuhan. Tu berapa banyaknya? Tak boleh nak rayak berapa banyak. Hanya Allah je tahu berapa banyakkah sifat kesempurnaan yang ada di zat Allah Ta'ala. Tu wajib dulu secara ijma' kita i'tiqad gitu. Supaya kalau jangan kita kata sifat Tuhan 20 je, jangan. Ada pun hak 20 ni hak wajib kita i'tiqad secara tafsili, secara satu persatu. Nah, cara seko-seko. Tu lagu tu. Nah, tu mesti kita i'tiqad bahawasanya di zat Allah Ta'ala ada banyak segala sifat-sifat kesempurnaan. Nah, tu. Nah, tiap-tiap sifat yang menunjukkan zat Tuhan sempurna, itu sifat Tuhan. Berapa banyak? Tuhan yang Maha mengetahui. Itu. Jadi sifat kesempurnaan itu maklumlah sifat kamalat, sifat kesempurnaan yang melayak ke zat dia disembah. Artinya sempurna tu sempurna dalam bentuk ketuhanan. Bukan sempurna dalam bentuk makhluk ni, tidak. Lagu mana contoh? For kita tak ada tangan dengan ada tangan, mana sempurna? Ada tangan itulah sempurna. Tak ada tangan tu orang panggil kurang upaya. Kurang. OKU ke? Orang kurang upaya. Ada anak, tak ada anak, mana sempurna? Ada anak sempurna, tak ada anak tak sempurna. Ada bini, tak ada bini, hak mana sempurna? Ada bini itulah sempurna, tak ada bini tak sempurna. Tengok. Ada mak pak, tak ada mak pak, hak mana sempurna? Ada mak pak itulah sempurna, tak ada mak pak tak sempurna, yatim piatu orang panggil. Sempurna makna tu bukan sempurna makna ketuhanan tu. Tu sempurna di kita. Itu. Jadi bukan semua tiap-tiap sifat yang menunjukkan kesempurnaan di kita tu sempurna juga di Tuhan, tidak. Jadi sebab tu kena kait lagi kamalat tu, kamalat yang melayakkan zat dia disembah. Bukan kamalat di sisi kita makhluk hamba ni, dah.
Fa kita hamba ni tak ada mopok, tak sempurna. Ada mopok sempurna, pas Tuhan kena ada mopok etik. Hai dah. Tuhan kena ada bini anak etik. Hai dah. Tuhan kena ada tangan kaki etik, kepala betih ke apa semua etik. Barulah sempurna. Hai dah. Sebab tu sempurna di Tuhan, bukan sempurna di kita. Itu. Apabila sebut kata Tuhan tu mesti bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tak terhingga banyaknya, yang tiap-tiap sifat tu menunjukkan zat dia disembah, itulah sifat Tuhan. Berapa banyak Tuhan je mahu mengetahui, maka sebelah lawan bagi sempurna mana? Nuqsan, kekurangan. Wajib juga kita i'tikad ke mana? Wa munazzahun an jami'i sifatin nuqsani, dan tersucinya Allah Ta'ala daripada segala sifat-sifat yang menunjukkan zat dia tu kekurangan. Tak terhingga banyaknya juga. Tiap-tiap sifat yang menunjukkan zat Tuhan tu kurang, bukan sifat Tuhan. Berapa banyak sifat mustahil yang tentu tidak di zat Tuhan, Tuhan lah maha mengetahui. Ini dia panggil iman ijmaliyun. Itu habis itu. Barulah kita boleh bicara iman tafsili. Tengok deh. Qala al-muallifu rahimahullah, hendaklah ni mana? Wajiblah. Tu wayajibu ala kulli mukallafin. Tu kalau dalam kitab Ra'y ibarat gitulah. Wayajibu ala kulli mukallafin, dan wajib di atas tiap-tiap mukallaf an ya'rifah, akan oleh bahawa mengenalah ia. Itu. Dalam kitab Melayu ni sebut hendaklah, ini wajiblah kamu ketahui. Nak tahu kena belajar. Tu nak belajar kena cari duk guru. Nak mengaji kena menadah. Bila belajar tu tahu, bila tahu wajib i'tikad, wajib pegang pula. Tahu saja tak i'tikad tak lepas. I'tikad dengan tak tahu pun tak lepas. Tahu dengan tak i'tikad pun tak lepas. Dua-dua kena. Wajib kamu ketahui serta i'tikad. Begitu. Hendaklah ini wajiblah kamu ketahui, kamu belajar sehingga kamu tahu, kamu ketahui serta kamu i'tikad bahawasanya kita ini, kita semua makhluk ni, ada Tuhan yang menjadikan kita. Ada Tuhan yang menjadikan kita. Ni nak isyarat sifat wujud ni. Tu ada Tuhan yang menjadikan kita. Tuhan yang menjadikan kita tu dulu daripada tiada kepada ada. Tu. Sebab tu bila sebut menjadi ijad min adamin ila wujudin. Kalau i'dam min wujudin ila adamin. Itu dah. Nampak tu? Bila sebut kata Tuhan menjadi daripada tidak ada kepada ada. Lepas tu meniada daripada ada kepada tiada. Itu makna meniada. Sebab ada Rodi mengajar karut-karut banyak tu. Dia buat contoh Tuhan mengada, Tuhan meniada ni, kata gini. Dalam masjid ni ada berapa tiang? Ada 4 tiang. Tiang masjid ada 4. Siapa yang buat tiang 4 masjid ni? Allah. Tiang yang kelima? Tak ada. Tak ada siapa yang meniada? Tuhan yang meniada. Meniada guana memang tak ada jadi awal lagi. Tak betul gitu tu. Faham molek tu. Meniada tu maknanya i'dam, mana meniada tu, i'dam tu meniada. Yang ni daripada ada kepada tiada. Itu makna meniada. Benda tak ada ditiadakan lagi. Kok mana tu orang panggil tahsilul hasil. Apa hijab tu hendak buat benda hak tak ada tu jadi tak ada. Tu karut lagu tu. Kat sini. Jadi hangit nak mengajar. Sebab itulah kita jangan duk mengajar benda hak kita tak boleh nak mengajar. Ngaji dulu. Ngaji dulu dah. Bila kita mengaji, kita faham betul-betul, barulah kita boleh mengajar. Supaya hamba tak berani nak mengajar benda hamba tak boleh nak mengajar. Walaupun hamba mengaji. Itu. Kalau dah memari pun dak hamba ke. Boleh tengoklah kita zaman duk mengaji mula. Dobik tu gak ada lah. Citra suruh saya baca balik. Tak berani. Kadang-kadang kita sendiri pun mengaji je. Tak faham. Tak boleh menguasai. Maka tak berani kita nak mengajar benda hak kita tak faham, tak menguasai. Contoh hamba sebut mudah bab faraid. Bab faraid ni hamba mengaji 2 buah kitab. Satunya kitab Syekh Daud Fatani nama Ghayatut Taqrib. Ghayatut Taqrib nama dia, bukan Ghayatut Taqrib hak kitab fiqh.
Fathul Qari, Ghayatul Takri, syarah Ghayatul Takri tu bukan. Nah, Ghayatul Takri hak kita jawi, hak Syekh Daud Fatani tulis bab faraid. Awak ngaji tak tu? Dhabit dalam sebuku tulis. Cara kira bab faraid. Tapi nak suruh hamba mengajar, jangan boh. Pakai hamba pun jadi gila kat sini. Tak sungguh. Pas duduk ngaji, ustaz ngaji je nak menguasai tu kena mengaji balik kalau nak mengajar kak. Tak berani nak mengajar benda kita tak kuasai. Itu. Jadi kita tu jangan orang panggil usaha keras nak jadi ustaz kat sini. Usaha keras nak jadi ustaz ni maksudnya kan? Ngajar agak biar tak reti pun, ngajar agak reka lagi syarah ke mana tak leh itu tu. Tu kita kena tanggungjawab lah kita duduk mengajar salah kau orang tu berat. Muju Ustaz Azhar Ramli tu banyak dah hidup bongkar tu. Baik. Tengok. Menjadikan kita daripada tiada kepada ada, dan dialah yakni Tuhan kita tu. Tuhan yang menjadikan kita tu juga merentahkan kita pada tiap-tiap kelakuan. Dialah juga hak duk retah kita pada tiap-tiap kelakuan, nak bergerak, nak diam, nak bangun, nak duduk. Tu nak makan, nak tidur, nak mengatuk, nak berak, nak kecil. Dia belaka. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Dah tu ni. Kamu hak kerja tapi Allah yang menjadi. Tu nak dengan ahli sunnah. Tu kalau ya faham dah tu kalau kita sebut gitu kan. Baik. Tidak ada yang lain sekali-kali. Tak ada hak lain. Tak ada. Tak ada hak lain sekali-kali. Bukan ada satu power hak lain kata ni. Ada satu virus ataupun satu bahan kimia yang mampu memberikan sehat, menghilangkan virus demam. Waduh. Siapa yang tiga gitu syirik lah boh. Wa man yakul biquwatil mudaati fazaka bid'iyun fala taltafiti. Itu orang mengaji dalam kharidah bayah itu yang mengaji ya ka faham. Tu. Wa man yakul bi tab'i aw bi illah fazaka kufrun inda ahli millah. Wa man yakul bi quwwatil mudaati fazaka bid'iyun fala taltafiti. Siapa yang i'tikad. Wa man yakul bi tab'i, sesuatu ni jadi dengan tabiat dia. Mana? Nasi tabiat dia wi kenyang. Ubat panado tabiat dia wi sembuh. Itu tabiat dia dah. Tu au bi illah, ataupun kerana nasi kita kenyang, kerana panado kita sihat, kerana vaksin kita tu. Ikut lagi? Dah. Kalau i'tikad gitu fadzaka kufrun inda ahli millah, maka orang tu kufur di sisi ijma' ulama sekaliannya. Tak ada khilaf. Kufur tu. Wa man yakul bi quwwatil mudaati, siapa yang i'tikad sesuatu tu dapat memberi kesan, memberi bekas dengan sebab ada kuah, power, kekuatan yang dijadikan oleh Allah Ta'ala pada sesuatu tadi. Memanglah Allah Ta'ala bagi sembuh demam, tapi Allah Ta'ala buat dah kekuatan yang mampu menyembuh demam tu pada panado. Kita makan panado, sehatlah kita. Kenapa? Panado tu telah Allah Ta'ala jadikan pada dia ada bahan-bahan kimia yang mampu menghilangkan virus-virus demam. Fadzaka bid'iyun fala taltafiti, itulah akidah ahlul bid'ah. Maka jangan kita ikut. Maka tak ada. Tidak ada yang lain, tak ada zat yang lain sekali-kali masuk campur pada memberi bekas. Tak ada zat hak lain pun yang boleh masuk campur pada memberi bekas. Tuhan belaka. Yang mengeluarkan suara saya. Betul, matan kharidah. Matan kharidah bahiyah. Yang mampu membuat telinga kita mendengar, mata kita celak, malam ni kita dapat berjumpa, malam ni kita dapat muzakarah lagi. Ini semua ni yang memberi kesan begini ni. Sejuk, panas, berapa semua cuaca. Ini semuanya yang memberi bekas ni hanya dia, Tuhan kita. Tak ada siapa dia, sikit habuk pun yang boleh masuk campur pada memberi bekas pada sekalian makhluk ini. Ialah yang bernama Allah. Allah. Siapa bagi nama ni? Tasmiyah Allah ni. Nabi Rasul lah. Sebab tu nama-nama Allah tu tak boleh kita reka-reka, tak boleh. Tu kerana dia orang panggil benda hak terhenti pada khabar. Tak boleh kita nak letak nama.
Aqlul awal ke ni, mudabbirul aql ke, macam-macam lah. Pokok falasifah tu banyak lah letak nama pelik-pelik. Tak boleh kita nak letak nama hak pelik-pelik. Melainkan orang panggil nama tu mesti tauqifiyah, dia panggil. Tauqifiyah makna terhenti dengan apa yang dicerita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu dah. Baik. Dan banyak lagi nama dia, banyak lagi nama Allah Taala ni. Hingga 99 nama. Itu. Nama hak lain tu panggil nama Tuhan juga, tapi tilik kok sifat Tuhan. Tilik kok sifat ada dua, sifat zat, sifat fi'il, sifat zat tu kodeng, sifat fi'il tak apalah, tak kodeng pun. Tu panjang pula perbahasannya. Adapun Allah nama bagi zat. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, itu nama Allah juga, tapi tilik makna kok sifat. Sama ada sifat tu sifat zat atau sifat fi'il. Gitu. Walillahil asmaul husna. Sabit ada bagi Allah Ta'ala tu segala nama-nama yang elok-elok, yang baik-baik. Dah. Jadi nama-nama Allah semua tauqifiyah. Tak boleh kita nak reka-reka sendiri dah. Baik habis itu. Jadi Allah nama bagi zat, kenyataan bagi sifat, dalil bagi af'al, hakikat bagi asma. Gitu. Fikiran. Dia nak menyata selalu dalil. Jadi ni sebenarnya nak bahas sifat ada Allah Ta'ala. Ada tadi lah. Sifat wujud. Tapi tak saya bahas secara dalam-dalam. Al-wujudu huwa ma la tuqalu zatu wa la tatahaqqaqu bidunihi. Tak saya nak bahas benda tu. Al-wujudu amrun i'tibari ka al-halun nafsiyah ke. Tak saya bahas tu. Pakai sebut wajib kita ketahui, kita i'tiqad dalam hati, kita tu ada Tuhan. Tuhan mesti ada. Tentu tidak dia tak ada. Ada lawan tak ada. Tak ada Tuhan, tentu tidak. Tolak. Tentu tidak Tuhan panggil istihalah. Ada Tuhan, mesti Tuhan ada. Sungguh Tuhan ada. Tuhan panggil wujubul wajib. Kemudiannya dia kata fikiran dan suluhan. Fikiran mana kita fikir, suluhan mana kita suluh atau cara memikir. Fikiran dan suluhan kita pada menyabitkan, pada mengisbatkan, pada meyakini sungguh ada Allah Ta'ala itu. Dan tentu tiada Allah. Dua lalu. Kerana dalil ni walaupun satu tapi dua madelu. Mana? Satu dalil ni menunjuk di atas mesti ada Allah, mengisbatkan ada Allah, wujubul wajib. Mana mesti ada Allah, ada Allah tu wajib, mesti tu wujub. Mesti ada Allah, wujubul wajib. Dalil ni juga menunjuk di atas istihalatul mustahil. Mana? Tidak ada Allah tu mustahil. Kita hukum dengan tentu tidak. Tentu tidak, tiada Allah. Itu. Satu dalil, dua madlul. Iyalah. Kalau ni orang panggil fardu takdir. Fardu takdir. Wak lolok-lolok mikir. Kalau dia yang Allah tak ada. Wak lolok fardu takdir kata Tuhan kita tu tak ada. Tentulah sekalian benda-benda yang baharu ini tidak ada. Kalau Tuhan yang menjadi makhluk ni tak ada, apa makhluk ni nak ada kat mana? Ada sendiri, tak terima. Tahi ada, tak ada siapa berok. Aku mana? Bila ada asar tentu ada muasir. Itu. Tu yang orang rekah lalu dah. Kalau dia yang Allah tu Tuhan kita tu tak ada. Jawab bagi kalau, tentulah sekalian benda-benda yang baru ini tidak ada. Dan tidak berpindah. Dan tak teralih. Teralih makna tak, tidak teralih. Atah pada kata berpindah. Tu macam mana pula jadi gitu. Kita duk tengok kereta bergerak, motor bergerak, walau lockdown pun demo duk yuya lagi bergerak. Itu beralih, berpindah ada tu. Daripada satu kelakuan kepada satu kelakuan. Mana? Bangun, duduk, berak, tidur, berjalan, berlari, berunggah. Tu. Daripada satu kelakuan kepada satu kelakuan yang lain, tengok. Berpindah ke tu? Teralih ke tu? Tentu tak teralih. Tentu tak berpindah. Dan tentu tak ada dulu makhluk ni. Kerana apa? Kerana ilak pada kata tentu.
Kerana tertegah pada fikiran akal nak boleh berat mana-mana. Tu. Tentu tak terima dengan akal kita nak boleh berat mana-mana sebelah. Mana-mana sebelah daripada dua belah yang bersamaan kedua belah. Kita kata ada dan tiada tu sama berat. Tiba-tibanya berat kot sebelah ada. Dengan tidak ada yang memberat. Akal tak boleh nak terima. Pendek kata serupa neraca dacing tu lah. Nah, dacing 2 daun tu sama berat. Tiba-tibanya berat salah satu dengan tidak ada yang memberati. Tak boleh terima. Maka sekarang telah berat dah sebelah ada. Mana? Sebelah ada alam ni berat. Alam ni kalau kita kiranya dia sama berat aja, ada dengan tak ada. Bahkan kata setengah ulama dia berat kot tak ada. Kerana asal dia tu tak ada. Nah, dah kita kata sama berat lah. Ada dengan tak ada tu sama berat. Alam ni berat kot ada. Mana? Alam ni dicipta dah. Ada sejergut depan mata kita. Tiba-tibanya tidak ada yang mengada. Tidak ada yang memberatkan sebelah ada. Boleh terima ke dengan kepala otak kita? Tak boleh. Lagi ke dacing tu kalau berat sebelah dengan tak ada sekilo garam pun sekilo gula pun kita tak boleh nak terima kepala otak. Lagu mana boleh terima kepala otak? Jergut alam ada berjergut. Gemagang alam besar ketemu lalu depan muka kita. Kita sendiri pun termasuk daripada alam. Tiba-tiba tak ada yang mengada. Tak boleh terima. Tu maka sekarang telah berat dah sebelah ada sekalian alam ini. Di atas tak ada nyo alam ini. Kok sebelah tak ada alam ni? Berat kok sebelah ada dah. Dulu tak ada lah. Belum Allah Ta'ala buat tu berat aku tak ada. Dia berat aku ada dah alam ni. Tiba-tibanya tak ada yang memberati. Yang ni tak ada yang mengada. Terima ke dalam kepala otak kita? Tak boleh terima. Tu habis itu. Baik. Dan juga tambah lagi dalih. Dan juga sehari-hari duk berpindah. Sehari-hari ni kita duk pergi mari. Dan teralih kelakuan begian-begian. Kita bangun, duduk, nak semaya saja tu ada bangun, ada rokok, ada iktidal, ada sujud, ada duduk antara dua sujud. Beralih kelakuan begian-begian kepada kelakuan begian-begian. Itu tunjuk kata bahawasanya ada yang mengalih, ada yang mengubah, ada yang memindah. Ada yang menggerak. La tataharraku zarratun illa biiznillah. Tidak ada tidak bergerak satu zarah, satu habuk debu sekalipun. Melainkan semuanya dengan izin Allah. Bermakna ada yang mengada. Itu. Tu. Baik. Yang ada kita tu pula. Lagi kita akan bicara kidam. Ada Tuhan ni wajibal wujud. Mana? Ada Tuhan tu wajib. Bukan mungkinul wujud. Bukan harus ada. Macam kita ni harus ada, harus tiada. Terima ada, terima tak ada. Dulu kita tak ada, sekarang kita ada. Lagi akhir kita tak ada. Bermakna kita ni terima ada dan tak ada. Terima dua belah. Ada pun ada Tuhan tu ada semata-mata. Tak terima nak kata tak ada. Kerana tak ada Tuhan tu mustahil. Mustahil mana benda tentu tidak. Ada pun tak ada kita terima. Ada kita terima. Kalau gitu ada kita tu jaizul wujud atau mungkinul wujud. Harus ada, harus tiada. Terima sebelah ada, terima sebelah tiada. Ada pun ada Allah Ta'ala wajibul wujud. Mana? Hanya mesti ada semata-mata. Tak boleh nak kata tak ada sikit pun. Itu. Tu beza dah. Ada kita dengan ada Allah Ta'ala. Ada kita mungkinul wujud. Ada Allah Ta'ala wajibul wujud. Mana? Ada Allah tidak berhubung dengan tiada. Dan tidak didahului oleh tiada. Dan tidak diselangi oleh tiada. Tu. Sebab tu kaedah. Ambil dhabit sikit kaedah. Kullu man yumkinu. Kullu man tiap-tiap mereka. Kullu man tiap-tiap mereka. Yumkinu yang mungkinlah ayyal haqahu oleh bahawa menghubungilah akan dia tu al-adamu oleh tiada. Kullu man sebab tak? Kullu kaf lam man mim nun
Yumkinu ya mim kaf nun. Kullu man yumkinu an. Mana ai itu alif hamzah lah. Alif hamzah nun. Ya, yalhaqahu. Ya lam ha qaf ha. Yalhaqahu. Khadhamah belakang. Al-adamu oleh tiada. Fawujuduhu jaizun hadisun. Itu kaedah tu. Sipai molek. Kullu man yumkinu an yalhaqahu al-adamu. Tiap-tiap mereka yang mungkinlah oleh bahawa berhubung akan dia oleh tiada, fawujuduhu maka bermula adanya, jaizun hadisun ialah harus baharu. Harus lagi pula baharu. Kita macam kita ni mungkin berhubung dengan tiada. Dulu tiada, sekarang ada. Lagi akan pula berhubung pula dengan tiada. Berhubung pula. Maka ada fawujuduna, maka ada kita ni jaizun hadisun. Harus baru pula tu. Ada pun Allah Ta'ala, ada dia tidak dihubungi oleh tiada yang dahulu. Mana ternafi adamu sabik. Dan tidak dihubungi ada dia sekarang ni dengan tiada yang lagi akan. Ternafi adamul lahik. Dan tidak terima kok celah-celah ada ni berhubung dengan tiada. Mana ternafi adamul hal wa adamul istiqbal. Itu. Jadi kalau gitu ada Allah wajibul wujud. Itu. Molek tu. Kalau begitu sedarlah kita. Sedarlah, tak sedar lagi tu berat benar tu. Sedarlah kita dan kejap, mana yakinlah kita. Kata yang ni i'tikad, ada Tuhan, ada Allah Taala, ada Tuhan. Tuhan tu mana Tuhan lah. Ada Tuhan. Iaitu Tuhan itu siapa? Allah Taala. Maka bila kejap yakin kata mesti ada Allah Taala Tuhan kita, maka kejap yang yakin pula lah bukan tak adanya. Tentu tidak tak adanya Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Aduh, kita berhenti situ dulu. Baru sifat wujud baru. Esok kita tengoklah. Kalau dah habis sifat hidam bakak, mukhalafah ke, kita pergi ke sifat mukhalafah ke. Jadi boleh dah khatam lah insya-Allah. Dah khatam hak fardu ain tu dulu. Kemudian kalau ada rezeki lagi kita buat siri seterusnya untuk hak payah tu, untuk bicara tentang mustahil qadim, mustahil baharu tu, dan i'tiraq atah mu'tari yang i'tiraq kitab-kitab untuk diskam tu insya-Allah. Jadi kita berhenti situ dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.